Sebelum ini, kerajaan telah mengumumkan gelembung pelancongan bersasar yang membenarkan pelancong untuk bergerak dari kawasan Perintah Kawalan Pergerakan Pemulihan PKPP merentas negeri ke PKPP yang lain, dan kebenaran ini tertakluk kepada SOP seperti mana yang telah digariskan oleh Majlis Keselamatan Negara. Dan pastinya juga dalam rangka skala besarnya untuk kita ketahui bagaimana gelembung ini boleh membantu untuk memperkasakan kembali industri pelancongan dalam apa juga keadaan sekalipun. Bersama kami di studio pagi ini, beliau sebenarnya telah pun berada 6 tahun mengetuai Malaysian Tourism Council bersama Encik Uzaidi Udanis. Terima kasih kerana bersama kami. Setahun kebelakangan ni agak pening jugalah Presiden untuk mengendalikan situasi sebegini. Kita positif, kita cuba ikhtiar untuk mengembalikan. Tapi dengan perkembangan yang telah dikongsikan baru-baru ini, bagaimana ini diterima oleh mereka yang terlibat dalam industri pelancongan? Terima kasih Saleha dan Munawar. Jadi kami di industri pelancongan ni kita telah mengalami pandemik ni sejak setahun lepas kan. Ya. Jadi kami pun agak risau dengan cabaran-cabaran ni. Tapi alhamdulillah dengan adanya pengumuman yang baru-baru ni dan juga sokongan daripada yang berhormat Menteri kami, Menteri Pelancongan Datuk Seri Hajah Nancy, dan juga pengumuman melalui Datuk Seri Ismail Sabri, kami rasa inilah satu kelegaan, nampak kelegaan sikit. Nampaknya macam ada win-win situation di mana kita boleh dapat memulakanlah prestasi atau memulakan aktiviti pelancongan ni, tapi dengan tiga syarat. Apa syarat dia? Syarat pertama tu menggunakan perkhidmatan pelancong, kena menggunakan perkhidmatan agensi pelancongan. Satu. Yang kedua, kena adapt SOP yang ketat, dan juga menggunakan kenderaan pelancongan, agensi pelancongan, kena agensi pelancongan, dan ketiga daripada negeri PKP kepada negeri PKP. Bukannya PKP kepada negeri PKP, bukannya daripada negeri PKP kepada PKP. Itulah tiga syaratnya lah. Jadi alhamdulillah ini saya rasa ini akan menguntungkan kebanyakan agensi pelancongan dan juga penggiat industri pelancongan, dan ini boleh merasakan kita boleh nampaklah moving forward untuk industri pelancongan. Dari segi kuantiti, market size cukup ke untuk kenderaan peribadi dan juga kenderaan peribadi? Agensi memang banyak, tapi dari segi logistik tu boleh ke dapat? Kami sebenarnya sudah bersedia, terutama sekali sebelum kempen tahun melawat Malaysia. Tahun melawat Malaysia ni kita bersedia, patutnya kita dapat lebih kurang 30 juta kan, pelancong kan. Tapi alhamdulillah dengan adanya COVID-19 ni kita terpaksa menggunakan kaedah yang lain, dengan alternatif, iaitu pasaran domestik. Jadi kalau kita 30 juta kita boleh handle, apakan daya dengan pelancong domestik. Saya rasa insya-Allah pengiat industri telah bersedia, dan dengan menggunakan lebih kurang 6,000 bas persiaran dan juga van persiaran yang ada di seluruh Malaysia ni, melalui 6,000 ejen, insya-Allah kami bersedia untuk memberi perkhidmatan yang terbaik pada pelancong. Okey Tuan, selaku Presiden MTC ni, setelah beberapa hari kebenaran pergerakan pelancongan secara bersasar ini telah dibenarkan, bagaimana reaksi para penggiat industri pelancongan setakat ini? Itulah mula-mula kami rasa risaulah, takut kan, kata macam mana ni pelancong-pelancong ni nak menggunakan membeli pakej-pakej melalui agensi pelancongan. Tapi baru-baru ni kami bersama dengan Tourism Malaysia telah melancarkan kempen membeli pakej-pakej pelancongan. Alhamdulillah dalam masa 2-3 hari ini amat memerangsangkan bagi kami di pihak MITA, Persatuan MITA, Persatuan Pelancongan, kami telah berjual sebanyak 2,250 pakej dalam masa 72 jam. 72 hours, 3 hari. Habis, sold out. So, alhamdulillah, saya rasa dengan adanya agresifnya Tourism Malaysia bersama-sama dengan pihak Motek, kami di penggiat industri ini, saya rasa kita boleh move forward lah untuk memantapkan industri pelancongan. Bagaimana untuk mereka yang ingin mendapatkan perkhidmatan agensi pelancongan ini? Bagaimana untuk mereka periksa sama ada agensi tersebut berada di bawah kementerian atau tidak? Kami ada boleh cek lah, pelancong boleh cek laman website Motek, kementerian, di mana agensi pelancongan yang telah berdaftar. Yang kedua, kami ingin sarankanlah pada pelancong-pelancong supaya tengok sama ada agensi pelancongan ini mempunyai sijil pengiktirafan SOP, sebab kami melalui Malaysia Productivity Corporation ataupun TPN telah mengeluarkan satu sijil pematuhan amal dan patuh, supaya SOP ni kena patuh, bukannya hanya main-main saja. Jadi kita kena make sure dan agensi pelancongan ini mempunyai sijil amal dan patuh yang dikeluarkan oleh MPC iaitu Malaysia Productivity Agency di bawah Kementerian MITI. Ini adalah antara yang kita nak kurangkanlah
penularan ataupun expose risiko pelancong-pelancong ini terhadap COVID-19 ni. Sijil amal dan patuh sangat menarik sekali. Mungkin Tuan boleh perincikan apa antara peranan yang cukup besar dimainkan oleh pihak agensi dan juga penggiat industri pelancongan dalam memastikan pelancong yang menerima pakej mereka ini yang melancong dari negeri PKPP ke negeri PKPP ini selamat dan juga kurang risiko jangkitan COVID-19 ini. Terima kasih Munawar. Sebenarnya melalui sijil kan kita ada bukannya hanya adopt di SOP tapi kita mempunyai 7 area yang mana setiap industri pelancong penggiat industri perlu patuh, perlu tahu. Bukannya SOP saja tapi in terms of readiness of business, readiness of staff. Kalau apa-apa jadi, apa staff apa nak buat. Readiness of in terms of business transaction. Kita tak mau nanti kita keluar duit tu kita terpegang pula tangan pelanggan tu kena pula COVID dah. Jadi kita nak kurangkan semua tu. Jadi 7 area ni dengan melalui patuh dan amal sijil ni saya rasa insya-Allah we are ready to prepare for the info bukannya pelancong tempatan saja tapi pelancong antarabangsa insya-Allah. Bagaimana pula dengan syarikat-syarikat pelancongan ataupun pemain industri yang masih lagi berada dalam PKPB, bagaimana pula situasinya untuk mereka? Jadi sebenarnya agensi pelancong yang berada di negeri PKP boleh menjual pakej negeri-negeri PKPP. Terutama sekali yang agensi pelancongan di Selangor. Boleh menguruskan pakej-pakej pelancongan daripada Putrajaya pada Melaka. Pergi ataupun Putrajaya pergi ke negeri Pahang. Boleh lagi kita boleh dapatkan agensi-agensi pelancongan yang berada di PKP ni. Jadi sebab agensi pelancongan ni memberi servis pengkhidmatan pakej yang bagus dan aktiviti yang sangat menarik. Mereka boleh menjual lagi, boleh mendapat manfaat. Jadi itu sebabnya dengan keadaan dengan baru-baru instruction baru ni saya rasa boleh mendapatkan manfaat lebih kurang 640,000 syarikat yang di mana SME Corporation mengatakan 640,000 syarikat ni adalah involved in tourism industry. Jadi bukan saja agensi pelancongan tetapi tour guide, homestay, restoran, di mana-mana ataupun boat operator dapat manfaat dengan adanya instruction yang baru ni. Banyak industri hiliran yang akan mendapat manfaat daripada pelaksanaan gelembung pelancongan secara bersasaran ini. Dan kita lihat daripada situasi ini bagi negeri Perintah Kawalan Pergerakan Bersyarat, pergerakan rentas negeri masih lagi tidak dibenarkan. Namun pergerakan rentas daerah telah pun dibenarkan. Bagaimana penggiat industri di dalam kawasan PKPB ini boleh memanfaatkan supaya mereka boleh menggalakkan kuasa domestik dalam negeri ini? Ya, Munawar, sebenarnya kita industri pelancongan kita inginkan semua rakyat Malaysia ni sebagai duta pelancong, duta negara kita. Sebab saya baru-baru ni saya hadiri ITB ataupun Pesta Pelancongan, pameran pelancongan yang terbesar di dunia di Berlin secara virtual lah. Kami dapati semua negara ni memang agresif dalam mencari pelancong, bersedia untuk bila sempadan dibuka. Jadi kami di Malaysia ni tak maulah ketinggalan. Kita tak mau ketinggalan sebab kita industri pelancongan ni memberi sumbangan yang besar pada ekonomi negara. Nombor 3 GDP dan juga memberi menawarkan 4 juta pekerjaan untuk rakyat Malaysia. Jadi antara industri yang paling penting bukan saja untuk pelancong kita nak untuk hadapi pelancong Malaysia, pelancong tempatan, tetapi juga kita nak bersedia untuk pelancong antarabangsa. Jadi harap-harap kami rakyat Malaysia kena tahu we must know our backyard. Tempat kita ni kadang-kadang kita tinggal kat Ampang, kita tak tahu ada tempat sungai cantik di Kemensah. 5 minit saja. 10 minit sudah berdekat LCC. Kita tak tahu sendiri pun. Jadi inilah masa yang terbaik untuk kita negara rakyat Malaysia menjadi rakyat bertanggungjawab untuk tahu, bukannya tahu dari tempat-tempat ambil gambar selfie saja, tapi tahu ceritanya, penceritaannya. Supaya bila kita beritahu pada Facebook kawan-kawan di Facebook cerita tempat macam ni, sejarah dia begini, penceritaan begini. Jadi ini akan menarik lebih ramai lagi pelancong antarabangsa akan datang sini. Lihat Korea. Kadang-kadang kita tak pernah pergi Korea tapi ya Allah, dia punya edik, dia tekun nak tengok drama Korea tu tiap-tiap hari. Padahal tak pernah pergi pun Korea. Jadi Korea telah mengamalkan satu dipanggil Culture Tourism 4.0. Jadi rakyat Malaysia kena tahu, kita kena ekspor budaya kita. Kita ada macam DK Barat, Wah Bulan. Ini adalah sebenarnya produk-produk yang boleh kita ekspor pada negara-negara Amerika. Di mana mereka di mana? Ini adalah antara kita punya impian ataupun harapan supaya Malaysia ni sangat kaya dengan tempat, budaya, makanan, you name it.
Saya harap rakyat Malaysia kena tahu. Sebelum kita ekspor, kita kena tahulah. Ini tak tahu macam mana ayam, macam mana itik, macam mana pokok kelapa, macam mana beras kan, pokok beras kita panggil pokok beras. Jadi itu antara yang patut kita amalkan. Ramai yang tak tahu sebenarnya bunga tulip juga ditanam di Bukit Larut pada bulan 11. Itu dia. Sebab cuaca itu yang membenarkan. Kita tak tahu bunga tulip sebenarnya ada di Bukit Larut, pernah ditanam sebenarnya. Jadi cerita-cerita begini. Jadi bagaimana dari pihak tuan juga untuk memastikan pemain industri ini sentiasa mencari ilmu ataupun mencari pengetahuan untuk memberikan satu yang menarik untuk para pelancong. Mereka sebenarnya ada added value, bukan saja untuk datang untuk pemandangan, mereka belajar sesuatu daripada setiap kunjungan itu. Ya, Saleha. Sebenarnya kita baru-baru ni kita telah mengadakan satu summit, dia panggil virtual summit, di mana lebih kurang 6,000 agensi pelancongan sama-sama tengok lihat. Kita tak mahu lagi produk-produk kita jadi basi. Asyik-asyik yang tu, asyik-asyik tempat tu kan. Bila tahun depan bila pelancong datang sini, tempat tu juga kan. Jadi kita nak tahu produk-produk baru. Dalam summit tu kita ada punya 5R. Atau 5R tu kita recreate, kita kena tahu produk-produk baru. Kena recreate balik produk-produk baru. Pengalaman. Sebab pelancong sekarang dia memerlukan pengalaman yang bagus. Jadi itu antaranya kita sentiasa kena ada. Kita tahu tak, ada mungkin Saleha tahu tak, di Pahang ada apa dia panggil rainbow waterfall. Setiap hari ada, hujan ke panas ke, setiap hari ada, pukul 8 hingga pukul 11 pagi. Ada tak? Kalau tak tahu, lokasi dekat mana? Itu rahsia. Kena pergi, kena buat booking dekat ejen pelancongan yang berdaftar di motel. Bukannya ejen pelancongan Facebook, ejen pelancongan yang berdaftar di kementerian. Jadi antaranya, tahu tak, kita boleh cium ataupun kita jinak-jinak dengan ikan kelah di Sungai Pahang. Kita lembut-lembut kan. Itu antaranya kan. Jadi di Perak ada makanan terbang kat kita ni, depan kita ni, untuk kita menjamu. Datang menjamu, kita jamu dengan mengikuti dengan enjoy the ecotourism, eco environment. Ini produk-produk ni sangat menarik, di mana rakyat Malaysia kita ambil peluang sekarang ni. Pelopori tempat-tempat yang baru ni. Wow, selain produk-produk pelancongan yang sedia ada juga produk-produk pelancongan yang terbaru yang mungkin ramai yang tak tahu tapi mempunyai potensi yang sangat besar untuk menarik bukan sahaja pelancong dalam tapi juga pelancong di luar negara. Tapi dalam hal ini peranan promosi daripada pihak penggiat industri dan juga rakyat Malaysia sendiri sebagai duta kecil sangat penting dalam hal ini. Mungkin tuan boleh rangkumkan berkenaan promosi, bagaimana ianya mampu untuk menggalakkan industri pelancongan kita. Alhamdulillah dengan inisiatif Kementerian Pelancongan sangat agresif dan juga bersama dengan Tourism Malaysia, kami di industri pelancongan, penggiat industri pelancongan, kita bekerjasamalah, we are on the same page, satu pasukan untuk mempromosikan Malaysia. Jadi kita ni sebenarnya penggiat industri ni, pelancongan ni kita dinamakan orang yang degil lah. Ada, kalau dulu masa macam-macam disaster dengan SARS lah, dengan jerebu lah, apa begitu, masih nak promote Malaysia ni. Ini dengan COVID-19 ni, kita panggil angka COVID-19 ni. Kita nak juga promote Malaysia sebab kita tahu yang industri pelancongan ni boleh memberi satu impuan atau impak yang besar untuk ekonomi negara. Jadi kita kena tahulah promote di tempat-tempat promosi. Kita baru telah hadir di ITB Berlin secara virtual, tak payah pergi sana pun, kita virtual, kita promote negara kita. InsyaAllah dalam tahun ini kita akan lebih agresif negara. Haraplah kita dapat diberi keutamaan untuk vaksin. Sebab kami ni, kita perlu ke negara lain, ke negara luar untuk menjadi salesman. Untuk memasarkan, mempromosikan negara. Jangan bila tunggu dah buka border barulah kita nak pergi cari customer kan. Kita sebelum border buka ni kita pergi sana. Tapi bila sana, dia kena inject lah. Kita kena inject. Jadi harusnya kalau boleh diberi keutamaan untuk vaksin ni, untuk kita pergi sana. Untuk memasarkan, mempromosikan negara Malaysia ni demi kita memantapkan ekonomi negara, insya-Allah. Baik, dan untuk itu jangan lupa bagi anda yang ingin mendapatkan pakej pelancongan, jadi kena terus ke laman, boleh juga ke laman MTC untuk mengetahui lebih lanjut. Malaysia Tourism Council Facebook pun ada. Kita ada persatuan lebih kurang 150 persatuan di bawah Malaysia Tourism Council ni, dengan spa lah, dengan homestay lah, dengan tour guide. MTC ni persatuan-persatuan. Persatuan-persatuan pelancongan di seluruh Malaysia. Persatuan Terengganu Tourism, persatuan Selangor dan juga tour guide, travel agent, dan juga hotel, budget hotel ada. Jadi hotel juga boleh menjadi sebahagian. Jadi kami adalah mewakili semua industri pelancongan dan jadi satu suara lah bagi industri pelancongan, dan saya haraplah sangatlah sokongan. Terima kasih pada
kepada rakyat Malaysia lah, kerana telah memberi sokongan. Saya rasa amat bersyukurlah dengan sokongan rakyat Malaysia. Tanpa mereka ni rasanya kami pun dah lama KO lah. Alhamdulillah dengan adanya semangat dan sokongan daripada mereka, kami masih lagi bertahan walaupun dah setahun kami mengalami ini. InsyaAllah bersama-sama dengan agensi pelancongan, bersama agensi kerajaan lain, MPC Malaysia Productive Corporation, dengan Ministry of Agriculture, kita boleh promote lah. Because tourism ni touch semua, everybody. Touch everybody. Semua, education, health, semua tu. Jadi insyaAllah kita akan bersama. Belum menelusuri lagi petanya bagaimana, Tuan ya. Tapi bagi mereka yang yalah, walaupun PKPP ke PKPP, kalau sekiranya ada merentas negeri yang PKPB dan sebagainya, ini logistik ini semuanya diuruskan oleh pihak agensi pelancongan tersebut. Kami bersedia untuk menawarkan pakej yang menarik. Jangan risau kata ini kena harga mahal. Tidak. Memang kita tahu. Itu sebabnya pakej kami sangat laku, terutama sekali dalam 77 jam dapat 2,000 pakej yang dijual. Itu insya-Allah dengan sokongan rakyat Malaysia. Terima kasih. Sehingga semuanya habis terjual dalam masa 72 jam. Wow, mungkin Tuan boleh kongsikan sekali lagi bagaimana penonton ataupun pelancong dari negeri PKPP ini boleh merebut peluang untuk harga promosi pakej pelancongan yang ditawarkan ini. Jadi insya-Allah kami akan adakan promosi yang akan datang. Insya-Allah tengok lihat kita punya website kita MPC ataupun Facebook Malaysia Tourism Council, dan bersama-sama dengan MOTEC dan Tourism Malaysia pun website pun ada mengenai pakej, dan juga di tempat-tempat lain di Shopee ke apa ke tu yang lain akan ada program-program macam ini. Jadi kena standby lah, kena cepat lah. Jadi kita pun nak kena cepat juga sebab kita nak maju kena laju lah. Jadi Negara Pelancongan bersedia untuk kita majukan ekonomi negara. Dan juga pesanan untuk para penonton mereka yang akan melancong nanti dari segi SOP dan juga keselamatan diri, bagaimana apa yang perlu diberikan kepada mereka? Sebenarnya kita kena hidup bersama dengan virus ni lah. Virus ni memang kita dah ada dah. Kadang-kadang virus ni semakin pintar lah. Jadi kita kena lebih pintar daripada mereka ni, daripada virus ni. Jadi kita kena tahu basic SOP, di mana distance, social distance, pakai mask dengan tu, bersihkan diri kan. Itu adalah basic. Tak ada lain lah, tak ada ubat-ubat lain yang boleh apa kan. Itulah ubat yang sebenarnya selain daripada vaksin tu selain vaksin. Jadi kami haraplah pelancong-pelancong ni semua jadi, janganlah ada kluster tourism. Kita tak pernah ada kluster tourism lagi. So far alhamdulillah tidak ada kluster tourism. Tapi janganlah dengan adanya kelonggaran yang diberi oleh pihak kerajaan, adanya kluster tourism. Jadi kami berharap sangat semua pihak kena bertanggungjawab, semua pihak kena menjalankan tugas-tugas mereka. Bukan industri pelancongan pun kena tengok, kena mantau. Kami ni frontliners. Janganlah harap polis saja ataupun rela saja. Kita kena bertanggungjawab untuk menjagakan susuana ataupun keadaan semasa. Dan dalam hal ini peranan semua pihak, iaitu masyarakat, penggiat industri pelancongan sangat memainkan peranan yang penting untuk kita memastikan gelembung pelancongan bersasar ini berjaya dan juga mengelakkan risiko yang kita jaga kita. Itu dia. Kita jaga kita. Lindung diri, lindung semua. Terima kasih Tuan Muzadi kerana sudi bersama kami, dan juga untuk bagi anda syarikat operasi pelancongan dan juga tour guide dan sebagainya, semoga bersedia dengan semangat wajar untuk memberikan nafas baru kepada industri pelancongan kita. Dan bagi mereka yang dalam PKPB, jangan patah semangat, teruskan mempromosikan lokasi anda untuk sama-sama, sebab rentas daerah dah boleh dilakukan. Jadi pelancongan itu masih lagi berlangsung, dan untuk